Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia. Khususnya di pagi Ahad yang mulia ni. Okey, sementara kita nak menunggu para viewers untuk masuk, kita boleh buat persiapan lah. Untuk pagi ni kita akan mengadakan satu pengisian ke ataupun satu talk show. Talk show untuk semua, satu tajuk yang sangat menarik dan panelisnya pun bukan calon-calon orang. Itu wacana ilmu. Jadi siapa yang baru join, saya harap dapat share untuk wacana ilmu pada pagi ni dalam tajuk politik berkorban atau terkorban. Jadi siapa yang boleh like page Wanita Berjasa Malaysia, kemudian boleh share dan ajak kawan-kawan komen di ruangan komen, tag nama kawan-kawan untuk join kita punya live pagi ni. Okey, Alhamdulillah. Tepat jam 10, kita akan mulakanlah kita punya sesi wacana ilmu pada pagi ni. Untuk memberkati kita punya wacana ilmu pagi ni, kita buka dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan keberkatan kita baca Al-Fatihah ni, Allah memberkati kita punya majlis pada pagi ni, insya-Allah. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah, kita dapat juga kita dapat sama-sama untuk berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, wacana ilmu yang dianjurkan oleh Wanita Berjasa Malaysia yang bertajuk politik korban ataupun terkorban. Kan? Kemudian kita selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan insya-Allah kepada seluruh umat Islam Malaysia ni khususnya yang sedang menegakkan kalimah Allah di muka bumi ni, insya-Allah. Saya nak tanya apa khabar semua? Boleh ke? Saya tengok komen ya. Kita nampak dah ada Saidatun Nisa Sujan. Selamat datang ke wacana ilmu Wanita Berjasa Malaysia. Boleh ajak lagi rakan-rakan tag nama kawan-kawan di ruangan komen. Kemudian boleh share live pada pagi ni, sebab topik yang kita nak bincang ni sangat dekat dengan kita. Yang mana kita sekarang ni umat Islam sedang meraihkan satu perayaan yang besar, iaitu Hari Raya Korban, kan? Jadi Wanita Berjasa Malaysia mengadakan satu wacana ilmu pada pagi ini untuk kita mendapatkan satu idea ilmu yang baru pada pagi ini berkenaan dengan politik yang bertajuk korban ataupun terkorban. So kita akan jemput seorang panelis yang bukan calon-calon orang lah, yang telah berpengalaman dalam politik ini sendiri, insya-Allah. Okey, insya-Allah saya rasa kita boleh mulakan lah. Saya akan bercerita sikit tentang keadaan kan dalam Malaysia ni, yang mana kita tengok negara kita, dalam negara kita politik tidak berkesudahan, kan? Kita tengok macam-macam keadaan, macam-macam
keadaan kan, kita tengok keadaan politik sekarang ni memang tak berkesudahan dia punya kisahnya kan. Jadi hari ini kita sama-sama untuk belajar dan juga kita kupas satu topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ni, politik iaitu korban ataupun terkorban. Dan yang lebih tragisnya, kita sekarang ni berada dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sangat-sangat menjadi tanda tanya kepada rakyat. Apa yang berlaku sebenarnya dengan pandemik COVID-19 sekarang ni kan, di Malaysia khususnya. Kita tengok kita dah berkurung rumah, dah duduk rumah dah. Kan? Apa lagi? PKP dah dilancarkan sejak awal bulan lagi kan, daripada Januari sampai sekarang. Kalau khususnya di Selangor ni, dah sangat lama kita adakan PKP ni. Kemudian apa lagi yang kita dah Makcik Kiyah dulu kan, ada isu Makcik Kiyah pun tak pergi mana pun, duduk rumah je. Tapi nak katanya kes tetap tinggi. Hari ni saja semalam dah 15,000 kan. Jadi dia sangat menjadi tanda tanya lah. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Jadi bersempena dengan Hari Raya Korban yang kita baru sambut baru-baru ni, dan kita pun masih dalam Hari Raya Korban. Jadi Wanita Berjasa Malaysia terpanggil untuk kita sama-sama membincangkan tentang isu yang COVID-19 ini sendiri, dan juga apa kaitannya Hari Raya Korban dan politik kan. Jadi saya rasa saya bukanlah orang yang selayaknya untuk bercakap lebih tentang tajuk ni. InsyaAllah kita akan jemput seorang panelis, iaitu Datin Nur Zaimin. Mungkin boleh masukkan. Itu dia. Alhamdulillah. Apa khabar Datin? Alhamdulillah. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datin sudi untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Mungkin Terima kasih kerana menjemput. saya boleh berceritakan sikitlah latar belakang Datin. Datin merupakan wanita berjasa lah, dan sekarang ni bermegang sebagai timbalan ketua wanita di bawah ketua wanita berjasa, iaitu Ustazah Umi. Dan Datin pun dah berpengalaman dalam berjasa. Datin merupakan isteri kepada Datuk Prof Badrul Isham yang bertanding di Tanjung Piai. Dekat Johor tu kan? Tanjung Piai. Saya turun tu waktu tu. Semangat menyokong Datuk Bad di sana. Alhamdulillah. Jadi pengalaman Datin Zaimin insya-Allah sangat luas dalam politik ini khususnya. Jadi hari ini kita jemputlah Datin untuk sama-sama kita bincangkan Datin tentang politik dan juga kaitannya dengan Hari Raya Korban kita ni sekarang, dan COVID-19, pandemik COVID-19 yang kita tak tahu, yang menjadi tanda tanya pada rakyat apa yang berlaku sebenarnya kan. Jadi insyaAllah kita mulakanlah dengan soalan yang pertama. Korban kan, kita korban yang kalau ikut kata asasnya korobah kan, korobah yang maksudnya dekat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan korban dalam Islam dan apa kaitannya dengan politik? Boleh Datin jelaskan insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada puan moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali bila kita tengok kepada tajuk lah ya, kita pergi
Apa yang dimaksudkan dengan korban dalam Islam? Ya, apa yang dimaksudkan dengan korban dalam Islam dan apa kaitannya dengan politik? Selalunya bila cerita pasal korban, orang akan nampak binatang ternakan, al-an'am, ya tak? Jadi korban dalam Islam ni secara ringkasnya kita nampak dia daripada dua sudut lah, ya. Kalau dalam Islam daripada dua sudut. Pertama, korban binatang pada musim haji, seperti mana yang berlaku 2-3 hari ini dalam sambutan kita merayakan Hari Raya Aidiladha. Peristiwa korban itu memang selalu disebut-sebut, memang banyak berlaku. Itu dari satu sudutnya. Tapi dari sudut yang nak kita bicarakan hari ini adalah dari sudut korban yang lagi satu, iaitu korban apa sahaja. Apa sahaja, tak semestinya binatang, apa sahaja demi perjuangan yang kita yakini, demi perjuangan yang kita imani, ya, yang kita yakin, yang kita duk buat. So itulah yang nak kita sentuh hari ini. Secara generalnya adalah untuk memberi atau meninggalkan apa-apa yang kita suka, apa-apa yang kita sayang demi perjuangan kita. Yang itu yang kita nak sentuh lah, sebab politik dia, kalau nak cerita pasal politik, itulah dia. Kalau nak cerita pasal politik, dia bukan nak cerita pasal binatang korban. Ya. Baik, kita cuba huraikan sedikit lah, ya. Korban yang pertama tadi, yang pasal binatang tu, maksudnya kita mengeluarkan sedikit daripada duit kita, sedikit daripada harta kita untuk kita sedekahkan daging kepada mereka-mereka, especially pada mereka yang memerlukan, ataupun mereka yang ada di sekeliling kita lah, dalam bentuk korban binatang ternakan. Sebagaimana kalau kita tahu sejarah korban ni, dia bermula sejak daripada zaman Nabi Adam. Sebagaimana Habil dan Qabil pernah mengorbankan usaha mereka. Dan kita tahu peristiwa Habil, anak pada Nabi Adam AS, mengorbankan binatang ternakan dia, sebab dia memang sebagai penternak, jadi dia mengorbankan binatang ternakan dia yang merupakan seekor kibas yang paling baik yang dia ada, demi untuk memenuhi syarat nikahnya. Semata-mata untuk mengikuti perintah Allah, sebab Allah suruh. Jadi kerana Allah suruh, maka itulah yang dilakukan oleh Habil. Itulah korban pertamalah, maknanya dalam sudut korban binatang ni. Dan juga sebagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya digantikan dengan kibas. So peristiwa tu banyak kita dengar, banyak dah kita ulang kaji sepanjang musim haji ni, masya-Allah. So itu korban yang pertama, dari sudut yang pertama. Dari sudut yang keduanya, mengeluarkan sedikit daripada apa yang kita ada untuk kita menjayakan perjuangan kita, ya. Apa je lah yang kita ada, duit contohnya, paling mudah nak cerita duit lah. Dan kita selalu juga bercakap kan, duit ni kenapa duit? Duit kan, bukankah duit tu bukan segala-galanya? Kalau kita nak berjuang, perlu ke dengan duit tu? Asyik-asyik duit, ya, isu yang keluar balik duit. Betul, duit bukan segalanya, tetapi dalam perjuangan, dalam kita menjayakan perjuangan, yang mesti ada memang duit. Yang mesti perlu memang duit. Tidak dapat tidak, tak boleh elak, ya. Ataupun yang kalau tadi kita keluarkan duit kita, ataupun kali ini yang dimaksudkan dengan korban juga adalah meninggalkan apa yang kita sayang, apa yang kita suka, demi untuk menjayakan juga perjuangan kita. Kita akan cakap tentang perjuangan yang macam mana tu kemudian, tapi maksud takrif korban tu, kita sama ada kita keluarkan ataupun kita tinggalkan apa benda yang kita sayang, apa benda yang kita suka. Contohnya, kita meninggalkan keselesaan kita meninggalkan something yang kita sayanglah, kehilangan, kita sanggup bersusah payah demi perjuangan. Nak jayakan satu-satu perjuangan, perlu kepada pengorbanan. Sebab perjuangan, kalau tak disertai dengan pengorbanan, kita tak rasa manisnya berjuang. Kalau ini perjuangan, kita rasa smooth saja, kita rasa okey, benda tu keluar, kita tak rasa perit dalam kita berjuang, kita tak rasa manis. Kita tak rasa seronok. Itu memang sunnatullah dia. Masya Allah kan. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kehilangan isteri dan anak dia apabila dia meninggalkan isteri dan anak dia di padang pasir. Itu satu contoh. Yang keduanya, Nabi Ibrahim, dia rela dicampakkan ke dalam api neraka, dia rela kehilangan keselesaan dia hidup semata-mata untuk jaga akidah dia. Dia memperjuangkan akidah dia rela, dia sanggup. Biarlah dia dibakar, biarlah dia duduk dalam kesusahan, tapi dia sanggup berkorban. Itu satu contoh berkorban juga. Kemudian, bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Masya Allah, sanggup kehilangan seorang anak yang mereka sayang. Kita tak boleh nak bayang macam mana Nabi Ibrahim yang meninggalkan anak dia ulang-alik. Anak dah besar, dah elok, dah comel,
Ada riwayat yang mengatakan waktu itu Nabi Ismail berusia dalam 7 tahun. Ada juga yang mengatakan 13 tahun. Maknanya masih muda, masih seronok main-main apa semua kan. Dia sanggup berkorban kehilangan anak. Dua-dua, mak dan ayah. Masya Allah. Ini korban juga ya. Dan juga bagaimana Siti Hajar, kita sebagai wanita, bagaimana Siti Hajar rela ditinggalkan. Masya Allah, kalau kita baca balik, rasanya dulu Ustazah Umi dalam wacana ilmu sebelum ni pun Ustazah Umi dah sebut bagaimana pengorbanan Siti Hajar dengan begitu yakin bila dia tahu Nabi Ibrahim sanggup tinggalkan mereka dua beranak di tanah yang gersang kerana perintah Allah. Masya Allah, Ilahi Ta'ala, pergilah, baliklah. Subhanallah, itu dia contoh pengorbanan yang kita nak relate kan, yang kita nak kait, yang kita nak cuba kaitkan dengan politik ya. Terlalu banyaklah kalau kita nak cerita tentang contoh-contoh pengorbanan. Apa kaitan dia dengan politik ni? Ni yang interestingnya. Kita terpaksa cakap pasal politik ya. Yalah, kalau dah nama pun parti berjasa, kalau dah parti berjasa, parti politik, tak royak cerita pasal politik, macam peliklah juga kan. Kita kena sentuh jugalah politik. Okey, korban dalam politik, of course lah dia akan masuk dalam korban yang kedua, dalam kategori yang kedua. Tak adalah nak cerita pasal korban potong lembu, potong kambing dan sebagainya. So korban kategori yang kedua, satu contoh yang saya nak bawa dekat sini, contoh yang paling mudah ya, yang paling mudah tapi saya rasa dia sangat menusuk kalbu lah bagi mereka yang masuk dalam politik ni. Sebab apa kan? Ada satu survey, saya tak ingat, puas cari kat mana yang saya jumpa benda tu, tapi insya-Allah ada satu survey yang dia orang buat kepada orang ramai untuk dia orang listkan profession apa yang bagi dia orang nombor satu, profession yang paling dia orang sekah, paling dia orang percaya, paling dia orang sanjung. Nombor satu letak dekat nombor satu. Dan yang paling dia orang rasa paling tak boleh pakai, paling tak boleh dipercayai, paling tak boleh pakai lah, letak dekat nombor 10. Jadi dia letak yang nombor satu, yang dapat tempat pertama doktor, cikgu, pensyarah, engineer dan sebagainya. Dan tahu tak profession apa yang paling dia orang tak suka, yang paling manusia ni tak percaya adalah politik. Politician maksud saya, politikus, ahli-ahli politik. Subhanallah. Padahal yang kaya siapa? Politician lah kan. Doktor tak kaya mana kalau kita nak bandingkan dengan politician. Tapi itulah dia profession yang paling tak dapat tempat di hati manusia. Mungkin ada sebab-sebab dia lah. Jadi kita nak tengok dekat situ ya. So bandingan dia antara profession seorang guru, seorang pendidik dan sebagainya, seorang doktor dengan politician tu jauh berbeza ya. So bila dah politikus itu berada di tempat yang paling corot, yang paling teruk, kita pun tak boleh nak salahkan juga manusia. Kita sendiri pun rasa-rasanya kalau benda tu dibuat, survey tu dibuat pada kita sendiri pun akan pilih yang sama. Kita tak percaya dengan politician yang ada. Kita kecewa dengan politician yang ada. Bukan sahaja di Malaysia, di merata tempat ya. Rata-rata. Kita tak cakap secara individu, kita cakap secara berkelompok lah, politician secara berkelompok. So terlalu sukar. Sebabnya kenapa? Sebab terlalu sukar untuk kita cari politikus yang benar-benar bekerja demi agama, demi negara, demi rakyat. Dia jadi wakil rakyat tapi dia tak mewakili rakyat. So macam mana kalau kita nak letak dia dekat tempat yang paling kita percaya? Kan? Jadi bermakna bagi mereka-mereka yang terjun juga dalam arena politik, di situ dah berlaku satu pengorbanan bagi saya lah. Di situ sudah berlaku satu pengorbanan bagi mereka yang terjun juga dalam arena politik, sedangkan kita sedia maklum orang dah menyampah dengan politik. Kita sedia maklum orang dah tak percaya dengan politikus, dengan ahli-ahli politik. Tapi kita terjun juga. Dalam orang duk marah, dalam orang duk rasa jijik, dalam orang duk rasa memang tak sanggup nak bercakap, nak bercerita pasal ahli-ahli politik ni, kita masuk juga. Orang marah, kita masuk juga. Orang nak termuntah, kita masuk juga. Kita berjuang juga, kita cuba juga. Itu satu pengorbanan, sudah merupakan satu pengorbanan ya. So soalan dia, kenapa sanggup juga masuk? Sedangkan kita dah tahu orang dah tak percaya dengan ahli politik. Orang dah tak suka dengan ahli politik yang kita nak masuk juga. Tu kenapa? Kan? Jadi dekat sini kita masuk demi perjuangan. Semualah yang masuk politik, sama ada masuk politik sebagai pemerintah ataupun masuk politik sebagai pembangkang atau masuk politik sebagai apa, ahli bebas, whatever pun, mesti ada satu perjuangan yang diyakini, satu perjuangan yang dia imani,
yang menyebabkan masuk juga walaupun kotor, masuk juga walaupun tak lalu. Ya, kita sendiri pun tak lalu tapi kita masuk juga sebab kita ada agenda, kita ada matlamat, kita ada perjuangan kita. Cumanya dekat sini kita tengok ya, perjuangan tu dia akan ada dua jenis lah, ada dua jenis perjuangan yang menyebabkan dengan dua jenis perjuangan ini yang menyebabkan yang membezakan cara kita menyikapi politik itu sendiri, cara kita berperanan dalam arena politik itu sendiri. Perjuangan yang pertama adalah perjuangan demi dunia, perjuangan yang kedua adalah perjuangan demi akhirat. Orang tak suka pun kita masuk juga sebab kita berjuang nak dapatkan dunia. Kita tak kira orang tak suka pun tak apa, tak suka tapi janji aku dapat apa yang aku nak. Orang yang berjuang untuk akhirat, orang tak suka pun, orang tak lalu, orang jijik, tapi kita masuk juga sebab kita nak berjuang demi akhirat. So, ada dua golongan. Ada dua golongan yang berjuang politiknya untuk satu dunia dan satu akhirat. Perjuangan demi kesenangan hidup dekat dunia ni banyaklah. Ya, kita tengok rata-rata kita nampak kalau kita selidik, kalau kita kaji, rasanya ramai yang dalam kategori ni lah kot ya. Kalau kita nak kata separuh-separuh wallahualam, tapi kita rasa ramai yang masuk dalam politik tapi dia nak lebih nampak kepada dunia walaupun di mulut cakap yang lain tapi dari action dia orang, dari tingkah laku, dari apa yang diperlakukan, apa yang diperbuat, apa yang diusahakan, kita nampak dia sebenarnya berjuang untuk dunia dia. Malah bukan saja untuk dunia tapi untuk dunia dia, untuk kepentingan dia, untuk diri dia. Masya Allah kan. So banyak yang boleh kita dapat daripada politik sebenarnya. Kalau nak dapatkan dunia ni, melalui politik tu macam-macam kita boleh dapat. Kita boleh dapat kuasa. Yang paling penting kuasa. Daripada kuasa kita dapat apa? Harta, kita dapat pangkat, kita dapat nama, glamour. Macam-macam kita dapat. Dapat pengaruh, dapat hormat daripada orang keliling. Subhanallah. Siapa tak nak? Ya, kalau itu yang kita dapat dengan kita terjun masuk dekat dalam politik, kita berjuang atas nama politik, tapi kita dapat semua benda tu. Ya, kita bimbang kalau itulah cita-cita dia, itulah matlamat dia, dia akan sanggup korbankan akhirat demi dunia dia. Itu yang membezakan dengan yang lagi satu. Ya, so dekat sini bila perjuangannya itu adalah untuk kesenangan hidup dekat dunia, maka matlamat dia sangat singkat iaitu demi dunia. Sebab kita tahu dunia tak lama. So matlamat itu singkat. Dia nak dunia sekejap je. Nak dibandingkan dengan akhirat. So kesenangan yang dia kejar tu pun hanya sementara je sebenarnya. Ya, jadi rata-rata politikus jenis inilah yang penuh mengisi ruang-ruang politik masa kini, termasuklah dalam politik negara kita Malaysia dan juga di seluruh dunia. Walaupun macam tadi saya kata dia tak semua politikus yang bersikap macam tu, tapi rata-rata saya rasa ramai yang bersetuju dengan saya, rata-rata politikus yang ada sekarang ni tak kira di mana pun sedikit sebanyak dia terjun masuk kat dalam itulah. Ya, perjuangannya adalah untuk dunia. Perjuangannya adalah untuk demi diri sendiri. Dia sendiri yang nak kuasa, dia sendiri yang nak harta, dia akan bolot, dia akan guna kuasa politik itu untuk kepentingan diri dia sendiri, harta, nama, glamour dan sebagainya. Manakala perjuangan yang seterusnya, yang kedua adalah perjuangan demi akhirat. Masya Allah. Ni mudah nak cakap tapi nak perbuatnya susah. Tapi yang susah itulah peluang untuk pahala. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, nak buat yang susah itulah peluang pahala. Ya, peluang untuk kita dapat syurga. So mereka-mereka yang berjuang untuk kategori ini akan sanggup mengorbankan dunia. Dia akan sanggup mengorbankan apa saja. Dia terjun di tengah-tengah orang tak suka tentang politik, dia terjun dalam parti-parti politik yang kalau istilah orang selalu duk guna underdog lah kan. Orang tak kenal pun kadang-kadang, orang tak suka pun masuk dalam kategori pembangkang. Kalau duduk dalam kategori pemerintah, banyak habuan yang boleh dapat mungkin. Tapi dia masuk dalam pembangkang sebab dia nak ubah sesuatu. Yang itu dah lain. Ya. Jadi dia sanggup mengorbankan dunia yang singkat ini untuk akhirat yang abadi. Sebab apa? Sebab matlamat dia jelas. Beza di antara orang yang berjuang demi dunia dengan orang yang berjuang demi akhirat. Demi akhirat, benda yang kita tak nampak, benda yang kita rasa jauh. Ada setengah akan question juga, ya ke ada akhirat? Betul ke ada akhirat? Tapi kita masuk juga, kita ikut juga sebab kita yakin, betul akhirat itu ada dan kita nak semata-mata mardatillah. Kita nak redha Allah. Walaupun orang tak suka, insya-Allah kita masuk juga, kita usaha nak ubah apa yang patut diubah,
demi akhirat, ya. So demi kesenangan akhirat, biarlah kita hilang dunia pun tak apa, kita sanggup. So ini perjuangan yang kedua tadi, ya. Maknanya biar apa orang kata dia tak kisah. Biarlah apa orang kata dekat dia, apa pasal yang kau bodoh sangat masuk dekat dalam politik, masuk pula dalam parti yang seciput macam tu. Benda yang kau dapat. Orang lagi mengutuk, orang lagi mengata, dah lah orang benci dengan politik. Lepas tu macam orang mungkin tak faham kenapa. Kan? Demi perjuangan, dia orang tak kisah. Ya, jenis orang yang ini, dia tak kisah risiko tak famous. Of course lah tak famous. Siapa yang kenal pun. Okay, kalau parti siput macam tu, orang tak sebut pun. Tak ada coverage apa pun. Tapi dia tetap pergi juga. Dia tetap duduk juga. Ya? So dia tak kisah. Orang kecam tak apa. Sebab dia nampak jauh lebih ke depan. Dia nampak akhirat. Ya? Yang orang lain tak nampak, nampak. Risiko periuk nasi. Ya, kita tahu, kita selalu dengar. Banyak sangatlah risiko periuk nasi ni selalu terjadi kepada ahli-ahli politik yang duduk di kursi pembangkang, ahli-ahli politik ataupun penyokong-penyokong politik pembangkang. Pemerintah tak ada masalah periuk nasi dia makin besar, makin banyak yang dia dapat. Tetapi bagi yang menyokong pembangkang pun dah kena. So apatah lagi orang yang terjun betul-betul sebagai ahli politik, tapi dia tak kisah sebab dia tahu yang jaga periuk nasi dia bukan manusia sendiri yang jaga periuk nasi, dia adalah yang menjaga akhirat itu. Ya. Risiko kena tangkap pun dia dah bersedia, tak apa. Kalau kena tangkap pun dia dah ready. Orang jenis ni yang jelas matlamat dia dah bersedia apa sahaja. Risiko untuk dilondehkan pun, tahu tak dilondehkan? Maknanya kalau kita silap-silap masuk parti politik, kemudian ada benda yang pihak berkuasa tak suka, tak berkenan, dia akan londehkan kita, dia akan korek segala anything tentang kita, masa silam kita, apa benda semua, dia akan cuba siarkan, keluarkan, hebahkan kepada orang just to kill the character. Kan? Tapi bagi orang yang jelas matlamat dia sanggup. Dia tak kisah, ya, dia tak kisah. Londehkanlah. Sebab pertama sekali tak ada apa pun, ya. Orang-orang yang jenis yang macam ni dia tak ada apa pun, tak ada rekod buruk pun yang nak disembunyikan. So there's nothing untuk diselongkar pun. So tak ada masalah. Kemudian dia sanggup juga untuk keluar daripada poket dia sendiri. Parti-parti kecil contohnya yang berjiwa besar, dana memang tak cukup, tapi dia tak kisah. Demi redha Allah, dia sanggup keluar daripada poket dia sendiri. Kalau orang yang berjuang untuk dunia, dia akan gunakan peluang yang dia ada dekat tempat tu untuk kaut. Tapi bagi orang yang berjuang untuk akhirat, dia akan gunakan tempat tu untuk dia berkorban. Ya, dia berkorban. Bermakna kat sini dia berkorban famous dia, ya, dia glamour nama dia berkorban periuk nasi dia berkorban tentang keselesaan hidup dia berkorban tentang masa silam dia, kalau orang nak korek-koreklah. Dia juga berkorban harta dia. Dia sanggup keluar. Orang lain duk ulun, dia sanggup keluar. Ya, maksudnya dalam politik, matlamat kita kena jelas. Ya, matlamat dia jelas. Bagi orang yang jenis ni, matlamat dia jelas. Dia nak guna kuasa yang ada dalam politik demi menegakkan kebenaran, demi menegakkan keadilan. Apa yang dia lihat berlaku kat keliling ni sepatutnya kod lain. So dia nak ubah. Maka dia nak ubah dengan kebenaran, dengan keadilan. So dia sanggup berkorban. Sebab bagi dia, bukannya dunia yang dia nak, tapi akhirat. Ya, dia beza. Kita akan kupas juga nanti insya-Allah. Jadi dia tahu, satu, dia tahu kita sentuh sedikit yang dimaksudkan dengan politik tu apa. Kita boleh cakap politik itu dakwah. Ya, saya tak nak hurai lebih lanjut lah tentang tu kan, sebab kita nak bercakap tentang berkorban. So politik dari sudut dalam arti kata dakwah, dia faham. Politik dalam arti kata kita mengurus, kita mentadbir city, mentadbir pekan, negara, negeri, apa pun. Maknanya kita mengurus untuk keselesaan, untuk kesempurnaan hidup manusia yang ada kat dalam tu. Itu yang dimaksudkan dengan politik. Jadi dia masuk dalam fungsi kita sebagai khalifah. Ya, fungsi kita sebagai khalifah. Kita mengurus, kita mentadbir bumi ini untuk siapa? Untuk manusia tu sendiri. Kita mengguna apa yang ada dekat bumi ini untuk manusia itu sendiri, untuk keselesaan hidup manusia itu sendiri, untuk kesempurnaan kehidupan manusia itu sendiri, kemakmuran manusia itu sendiri. So itu yang sebenarnya tugas para ahli politik.
tugas politikus-politikus ya, membangunkan bumi ini, dan itulah tugas yang sebenarnya yang diberikan khas khusus kepada umat manusia. Yang gunung pun tak sanggup, malaikat tak sanggup, manusia sanggup sebab ada ciri-ciri, ada dah Allah sediakan elemen-elemen tu. Cuma mereka yang berjuang masuk dalam politik dan berjuang demi dunia, dia nampak tugas dia sebagai khalifah sahaja untuk membangunkan, memakmurkan. Tapi dia terlupa tugas dia sebagai hamba Allah. Ya, dia nampak dia kena bangunkan tu, dia kena bangunkan ini walau dengan apa cara, tapi dia lupa di samping dia sebagai khalifah, dia juga adalah hamba Allah. Dia akan ditanya oleh tuan dia nanti, apa yang kita dah buat dalam kita berfungsi sebagai khalifah, adakah kita lupa status kita sebagai hamba, kita akan dipertanya, kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan jawab depan Allah besok. Orang yang tak nampak perjuangan itu demi akhirat, dia lupa benda ni. Dia lupa tugas dia sebagai khalifah, dia juga adalah hamba. So kat situlah perbezaan di antara orang yang berkorban tu tadi, dia berkorban apa sahaja demi untuk akhirat. Dia berkorban apa sahaja demi untuk membangunkan keselesaan hidup, menjalankan tugas dia sebagai seorang khalifah Allah. Itulah sebenarnya politik. Yang setakat yang saya fahamlah dalam satu macam mana nak kata, dalam satu sudut pandang politik yang luas itu, salah satunya adalah kita sebagai khalifah, bagaimana kita mentadbir bumi ini, bagaimana kita mengurus kehidupan kita, manusia lain, alam, binatang semua dalam di dunia ni. Wallahualam. Wallahualam. Satu kupasan yang sangat padu daripada Datin Nur Zaimin, yang mana sangat jelas kan, sangat jelas apa yang Datin Nur Zaimin cuba sampaikan, yang mana apa kaitannya korban dan juga politik dalam sudut pandang Islam kan, yang mana sebagaimana saya cakap tadi, korban ni kata asasnya qarabah, yang mendekatkan. Jadi dengan pengorbanan yang kita buat adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah kan. Tadi pun Datin dah bagikan dua kategori, yang mana kita berkorban untuk dunia ataupun berkorban untuk akhirat kan. Jadi kami di Berjasa sendiri, kita walaupun orang kata macam tadi Datin mengatakan parti yang kecil kan, sampai orang marah, kenapa kau nak masuk kan politik ni. Tapi sebab kita ada satu matlamat yang jelas apa yang kita nak buat kan, yang kita nampak adalah untuk mengejar kategori yang berkorban untuk akhirat itulah kan, untuk mentadbir urus negara ni untuk rakyat juga kan. Jadi pengorbanan yang kita buat, antaranya yang tadi mengorbankan keselesaan, mengorbankan glamour kan, mesti akan dah terjun dalam politik ni orang dah tak suka kan. Mengorbankan harta benda kan, bila kita terjun dalam arena politik ni kan, tu adalah realitinya. Tapi bila kita kejar untuk dunia, kita akan dapat kat dunia sajalah. Tapi kalau kita fokus untuk akhirat, itu yang sebaiknya. Itulah dikatakan korban menurut Islam dalam konteks politik tu sendiri. Okey. Rasanya semakin panas dah sekarang. Ramai dah yang komen kat sini. Subhanallah, deepnya penyampaian. Saya tak boleh tekan komen kat sini untuk keluar kan. Biasa boleh keluar-keluar kat sini kan. Boleh. Subhanallah, deepnya penyampaian Cik Min. And then Tania Datin Nur Zaimin, teruskan perjuangan. And then fungsi sebagai khalifah dan hamba Allah. Yes. Tadbir bumi, urus kehidupan di bumi. Mentadbir urus negara, pengorbanan mentelamatkan akhirat. Subhanallah, kita punya viewers pun sangat-sangat hebat juga pada pagi ni. Terima kasih. Boleh teruskan berkongsi dan tag kawan-kawan di ruangan komen untuk sama-sama kita dengarkan wacana ilmu pada pagi ni. Okey, kita akan meneruskan lagi sharing soalan yang kedua, itu apa pula yang berlaku kalau terjunnya kita di dalam politik untuk berjuang demi dunia, macam mana caranya untuk kita berkorban. Sebagaimana tadi Datin Zaimin dah bagi dua kategori kan, nak berkorban di sudut dunia ataupun akhirat kan. Jadi kita dalam Berjasa, kita cuba nak bagi satu nafas baru kepada politik Malaysia ni
kan. Kita dah kiranya dah menjerumuskan diri kita dalam satu arena politik di Malaysia khususnya untuk melahirkan satu uh, parti politik yang nafas barulah untuk rakyat, kan. Rakyat pun dah tak ada jalan keluar dah dengan isu politik yang tak berkesudahan di Malaysia ni, kan. Jadi boleh ke Datin jelaskan macam mana cara-cara untuk kita berkorban dalam arena politik di Malaysia ni khususnya, bila kita dah masuk dalam politik kan. Terima kasih pada puan moderator kita, insyaAllah. Jadi bagi mereka yang berjuang dalam arena politik semata-mata untuk mendapat dunia, maknanya perjuangan dia adalah perjuangan demi kepentingan dunia. Orang yang macam ni sebenarnya dia tak jelas matlamat dia. Ya, matlamat kalau sekadar nak dapat dunia tu sebenarnya tak jelas sebenarnya matlamat dia. Sebab sepatutnya dia tahu dunia ni sementara. Dunia ni sekejap je. Ya, akhirat itulah yang abadi. So sepatutnya kita kejar akhirat, bukan kejar dunia. Kan? Dia jadi haru biru. Bila kita nak kejar dunia, buat semata-mata kerana dunia, pertimbangan kita dalam berpolitik itu dia akan jadi haru biru. Sebab apa? Sebab dunia ni penuh dengan tipu daya. Dunia ni penuh dengan ketidakadilan. Kita selalu sebut kan, dalam bahasa Inggeris kita selalu sebut lah, nak buat macam mana, life is so unfair, life is unfair, nak buat macam mana. Memang dunia ni bukan tempat untuk kita dapat keadilan. Once kita mati nanti, saya pernah terbaca, bila kita dah masuk dalam liang lahat nanti baru kita terasa subhanallah. Sebenarnya dunia tu bohong je. Dunia tu penuh dengan tipu daya je. Dan yang sebenar-benarnya Allah itu maha adil. Dah masuk dekat liang lahat baru kita nampak, baru kita rasa maha adilnya Allah, maha adilnya akhirat tu nanti, kan. Jadi orang yang masuk politik demi dunia, dia akan sanggup guna apa sahaja untuk capai matlamat dia. Macam kita sebut tadi lah, kalau kita matlamat kita akhirat, kita juga akan guna apa sahaja untuk dapatkan matlamat kita. Begitu juga dengan orang yang matlamatnya untuk dunia, dia akan guna apa sahaja, hatta agama sendiri. Dia akan guna agama untuk dapatkan matlamat dia dunia. Dia akan guna duit, dia sanggup guna duit, rasuah sana sini. Dia tak peduli. Ya, dia tak kisah. Nak capai impian dia, dia boleh tabur duit. Dia boleh guna apa sahaja. Nak capai juga apa yang dia nak hajatkan, dia sanggup guna orang keliling dia. Dia sanggup guna rakyat. Dia sanggup perbodohkan orang keliling dia. Tak kiralah siapa. Dia sanggup pijak kepala siapa pun demi dia nak duduk dekat atas. Itulah dia nafsu bagi orang yang berkiblatkan dunia. Bagi orang yang matlamatnya hanya untuk dunia. Ya, sebab dia seolah-olah macam tak nampak akhirat. Dia seolah-olah tak nampak gambaran, tak nampak senario dekat akhirat tu. Jadi dia tertipu dengan dunia. Ya. Dan dunia, bila kita kata dunia, dia sanggup guna apa sahaja asalkan dunia yang jadi matlamatnya itu tercapai. Dunia ni maksudnya yang dia nakkan sangat tu kuasa. Yang dia nakkan sangat tu harta, pangkat, nama, glamour dan sebagainya lah. Hatta kepada rasa hormat dan takut manusia keliling dia tu, dia rasa seronok tau. Orang yang dah ada kuasa, orang yang dah pernah ada merasa powerfulnya kuasa. Macam mana cakap tu? Powerfulnya power, dia rasa seronok. Orang tunduk hormat tu dia rasa seronok. Bila orang takut-takut dengan dia pun dia akan rasa seronok. Itulah dia tipu daya dunia. Bagi mereka ni, istilah apa nak jawab depan Allah besok tu, dia macam tak nampak arah. Ya, dia tak nampak arah. Tak ada pun kot dalam kamus dia. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita rasa heran. Dia tak takut ke dia buat aniaya kepada seluruh rakyat. Besok dia nak jawab apa dekat akhirat besok. Dia tak nampak. Dia tak nampak benda tu sebab matlamat di dunia. Matlamat dia bukan akhirat. Matlamat dia nampak yang dekat ni je. Dia tak nampak nur yang jauh. Dia tak nampak nur yang kekal abadi. Nauzubillah, ya. Jadi orang yang seperti ini, kalau kita kata apa sebenarnya yang dia berkorban, dia tak berkorban sebenarnya. Dia terkorban. Dia yang terkorban. Ya, dia yang terkorban, bukannya dia yang berkorban. Kalau awal-awalnya dia berkorban, once dia dah dapat apa yang dia nak, hilang dah sikap dia nak berkorban tu tadi. Dan apa yang berlaku adalah dia sendiri terkorban. Dirinya terkorban. Agamanya terkorban. Prinsipnya terkorban. Prinsip apa? Prinsip Islam dia. Prinsip perjuangan dia. Ya, kalau dulu, waktu nak kempen contohnya. Waktu sebelum menang, waktu nak menang. Puas dia kempen, nak pancing undi. Macam-macam yang dijanjikan. Ya, tapi
Jika akhirnya nanti janji-janji itulah yang akan menyekat dia daripada dapat habuan yang dia nak, matlamat yang dia nak, which is dunia, maka janji itu akan tinggal janji je lah. Sebab janji itu akan menyekat dia, janji itu akan kacau dia. Kalau dia pegang lagi kepada janji, dia usahakan untuk dapat janji itu, dia terpaksa berkorban. Perjuangan dia tu tadi, nak dunia tu. Maka kalau nak dunia, kita tak sanggup nak berkorban. Ya, kita tak sanggup nak lepaskan dunia tu. Itu perangkap dunia. Itulah dia, ya, itulah dia perangkap dunia, fitnah dunia. Prinsip dia akan berubah demi memastikan habuan dunia dia tidak yang diperolehi itu tidak terusik. Saya selalu usik, kalau saya selalu melawaklah dengan anak-anak saya sendiri. Dia hard earn money through politik tu, sayang kot dia orang nak guna pakai, nak korban that hard earn money. Bagi dia orang ini hard earn ni. Kalau kita hard earn kita berhempas pulas bekerja. Bagi mereka berhempas pulas menipu orang. Mungkin kan? Berhempas pulas pijak kepala orang. Berhempas pulas dia mengguna segala apa yang dia ada untuk dia dapat dunia tu. So susah untuk dia berkorban. Yang terkorban ia. Ubah prinsip untuk memastikan kekal berkuasa itu adalah fenomena dia. So istilah-istilah seperti biasalah tu dalam politik ni kena ada tipu helah. Dalam politik ni macam mana dia kata, dalam politik ni kena licik. Dalam politik ni kena bijak, pusing sana pusing sini, kona sana kona sini, kena pandai kelentong. Itu semua istilah-istilah orang politik yang berkiblatkan dunia, yang matlamatnya dunia. Ya, sangat bahaya. Dan katanya juga kan, itulah dia seni dalam berpolitik. Kelentong-kelentong tu, pusing sana pusing sini, buat bagi rakyat pening-pening, itu adalah seni dalam berpolitik. Bagi orang yang lurus bendul ni memang tak adalah, bukanlah untuk orang lurus bendul untuk berpolitik. Itu istilah yang selalu diguna pakai oleh mereka-mereka yang tanpa mereka sedar mereka terkorban. Bukannya mereka berkorban tapi mereka terkorban. Ya. Mereka terkorban juga akhiratnya lah, terkorbanlah agamanya. Sebab dunia yang menipu ini menyebabkan kita langgar je halal haram kita. Betul kan? Bila kita matlamat kita dunia, kita tak nampak akhirat, kita tak nampak kita akan berdepan dengan Allah, kita akan menghadap Allah, tegak kita berdiri depan Allah besok nak jawab segala persoalan, kita dah tak nampak dah. Kita duk nampak dunia sahaja. So halal haram tu kita tak kisah dah. Kita ambil duit orang, tak apa kita pijak kepala orang, tak apa kita ambil hak orang, tak apa kita janji tapi kita tak tunaikan, tak apa kita tidak amanah pun tak apa. So itulah bahayanya. Maka macam mana kita nak harap daripada mereka ini untuk berkorban, hatta sebenarnya diri mereka sendiri itulah dah terkorban dah pun. Bila mereka dah terkorban sampai macam tu sekali, kita tak boleh nak harap untuk dia berkorban untuk kita dah. Ya. So kita cuma ada dua pilihan je sebenarnya, ya, dalam kita menjalani perjuangan kita ni, kita nak dunia ataupun kita nak akhirat. Kalau kita nak dunia, kita bimbang, kita terlepas akhirat. Kalau kita nak akhirat, besar peluang dia. Ya, walaupun ada je peluang untuk kita dapat dunia, of course no problem, banyak contoh. Tapi ada besar peluangnya untuk kita kehilangan dunia. Tapi kita tak kisah. Kita tak kisah sebab hakikatnya dunia ni, pada mata kasar je orang akan nampak rugilah kau masuk dalam politik tapi kau tak dapat apa yang politician lain dapat. Pada mata kasar orang, dia nampak kita rugi. Tapi bagi mereka yang menyedari hakikat sebenar, dia rasa syukur. Ya, sebenarnya dunia tu dah di bawah tapak kaki dia dah bila kita kejar akhirat. Ya, bukannya kita junjung dunia dekat kepala, dunia kita letak kat bawah kaki kita di tempatnya yang sebetul. Kita tak junjung dunia dekat kepala. Mungkin akan timbul persoalan lah, orang akan kata, so tak boleh ke dapat dua-dua sekali? Akhirat dapat, dunia pun dapat. Kan kita selalu minta kita nak dunia dan akhirat, boleh? Tak ada masalah, masuklah politik, mungkin kamu akan kaya, mungkin Allah akan bagi kaya, subhanallah. Boleh masuklah politik. Cuma yang kita kena pastikan, yang kita kena make sure, kena utamakan akhirat dulu. Halal haram tu kena jaga. Apa je tindakan kita nak buat dalam kita nak mengurus dunia ni, dalam kita nak mengurus manusia, dalam kita nak mengurus alam, kena tengok dulu halal haram tu. Bukan main redah je. Ya, so bagi orang yang matlamat dia jauh ke akhirat, dia takut nak berpijak. Ketakwaannya tu ada melindungi dia daripada nak pijak kat sini, oh okey ni haram. Nak pijak pula kat sini, okey ni tak boleh, ini juga haram. So dia tak buat, ya. Jadi
kena utamakan akhirat dulu, halal haram kena jaga, kedaulatan agama Allah tu kita kena jaga kesatuan. Especially kesatuan orang Islam, kesatuan orang Muslim adalah salah satu daripada agenda dia. Kita tak sanggup berpecah belah sebab akibat daripada berpecah belah tu runtuh. Kan kita tahu akibat daripada pecah belah tu memang runtuh. So kita akan jaga kesatuan. Kita akan usahakan supaya kesatuan. Bukannya kita usaha lagi nak bagi pecah. Tu dia. Jadi pendek kata, pilih akhirat dulu, teguh dengan prinsip Islam, sanggup berkorban kepentingan sendiri untuk agama, untuk bangsa, untuk ummah, untuk negara. Kita buktikan dulu keikhlasan kita, then only insya-Allah, then only Allah akan bagi dunia dekat kita. Maknanya apa? Maknanya kita bukan kejar dunia, tapi kita biar dunia yang kejar kita. Ya, kita yakin yang tu. Kita kejar akhirat, Allah dah janji. Kita kejar akhirat, Allah akan bagi dunia pada kita. Allah akan bagi dunia. Dunia akan berada di bawah tapak kaki kita. Allah akan bagi dunia sebab akhirat itu jauh lebih berharga. Dunia ni kita selalu duk sebut dalam tazkirah-tazkirah kita selalu dengar, tapi hakikatnya dalam kita menjalani kehidupan kita selalu lupa. Dunia ni umpama nilai dia nak kata sebesar sebelah sayap nyamuk pun tidak. Sebab Allah dah kata kalaulah ada nilai dia sebesar sebelah sayap nyamuk, Allah tak bagi orang kafir minum. Allah tak bagi nikmat tu kepada orang kafir. Tapi Allah bagi, bermakna dunia ni tak ada besar mana pun nilai dia. Sebesar sebelah sayap nyamuk pun tak sampai. Allah akan bagi, ya, kalau kita kejar akhirat, aim kita adalah akhirat, matlamat kita adalah akhirat, keredaan Allah. Allah akan bagi dunia ni ikut keperluan kita. Percayalah, Allah akan bagi dunia ni ikut keperluan kita. Kalau Allah dah sayang kita, kalau betul kita dah ikhlas kita buat ni kerana Allah, kerana akhirat, nak dapatkan akhirat, Allah bagi dunia ni ikut keperluan kita, bukannya ikut apa yang kita nak. Ya, sebab setengah manusia dia perlu jadi kaya untuk dia dekat dengan Allah. Maka Allah yang lebih tahu itu, Allah akan bagi dia kekayaan. Sebab Allah tahu kalau aku ambil kekayaan ni dari dia, kalau aku tak bagi kekayaan ini, dia akan pergi jauh daripada aku. Maka Allah bagi dia kaya. So kita nampak, Masya Allah, dia orang yang bertakwa dan dia kaya. Sebab itu dia yang Allah tahu dia perlu kepada kekayaan. Begitu juga setengah manusia lain yang mengejar akhirat, Allah bagi dia biasa-biasa je. Kaya sangat pun tidak, miskin sangat pun tidak. Cukup makan, Alhamdulillah. Dia tidak meminta-minta, dia makan cukup, dia ada. Orang minta dekat dia pun dia boleh bagi sebab Allah tahu itu keperluan dia. Dia cukup seada-adanya. Dia tak perlu lebih, dia tak perlu kurang. Allah sayang dia, Allah tahu niat dia, matlamat dia, maka Allah bagi ikut keperluan dia. Kalau aku bagi lebih, dia akan lari, dia akan jauh daripada aku, daripada Allah kan. So Allah bagi yang secukupnya. Begitu juga setengah tu kita nampak, dia ikhlas bekerja, dia nampak matlamat dia memang untuk akhirat, tapi kenapalah dia terus susah? Kenapa hidup dia terus susah? Sebenarnya Allah yang Maha tahu tu pun Allah bagi ikut keperluan dia. Sebab mungkin kalau dia Allah bagi lebih, kalau dia tak susah, dia tak boleh nak kekal duduk dengan Allah. Sedangkan Allah sayang dia. Allah tahu dia nak akhirat. So kalau itulah yang kita pegang, kita buat apa yang kita patut buat je. Kita tak kejar dunia, kita kejar akhirat. Biar dunia yang kejar kita. Dunia nak banyak mana kejar, ikut apa yang Allah nak bagi. Sebab Allah lebih tahu hati kita. Allah lebih tahu keperluan kita. Kan? So dalam politik ni, kita sebagai wakil rakyat ke, okeylah, kita sebagai wakil rakyat. Nak jadi menteri, jadi wakil rakyat dulu kan selalunya. Okey, kita sebagai wakil rakyat, kerjalah habis-habisan untuk rakyat. Berkorbanlah untuk rakyat. Kan? Sebab itu adalah amanah kita. Bukan saja kita suka-suka je nak berkorban untuk rakyat tu. Kan? Tapi sebab kita faham kita wakil rakyat, sebagaimana kita wakil Allah di muka bumi ni, kita buat tu untuk Allah. Maka kalau kita sebagai wakil rakyat, kita buat tu bukan untuk kita buat tu untuk rakyat. Itu yang sepatutnya. Sebab lagipun kita tahu, seperti mana saya cakap tadilah, kita tahu kita akan kena jawab nanti depan Allah, ya. Dekat akhirat besok kita kena jawab. So berkorbanlah demi rakyat, bukan demi diri sendiri. Kena ingat ni selalu kalau dah terjun dalam politik. Kita buat kerja-kerja politik ni, kita berkorban demi amanah kita kepada Allah. Kalau kita seorang ketua, tak kiralah kita ketua negara ke, ketua negeri ke, kita menteri ke, kita ketua kawasan, kan, kadang-kadang ketua bahagian je pun, bekerjalah untuk kita baiki sistem yang ada ni. Yang mana yang tak elok, yang mana yang tak betul, kita baik.
dah betul ikut seperti mana yang Allah nak, kita teruskan. Tapi yang mana yang masih kita nampak tak betul ni, ada lompong-lompong dia, kita baiki. Ikut kemampuan yang kita ada lah, dah kita duduk dekat situ sebagai ketua. Buat apa yang kita patut buat. Bekerjalah untuk membaiki demi rakyat, demi agama, demi bangsa. Okay? Baiki sistem-sistem yang terlalu banyak sangat lompong-lompong dia, loopholes dia banyak sangat. So kita bina balik peradaban yang benar-benar menegakkan keadilan, yang benar-benar menegakkan kebenaran. Jangan sekali-kali guna kuasa politik, ya, kuasa politik itu untuk kita pulun habuan kita sendiri. So memang mencabarlah, ya, sebenarnya sangat mencabar bila kita nak bercakap tentang isu politik ni. Dia sangat delicate. Dia sangat, macam nak kata delicate, dia sangat apa delicate ya? Dia sangat delicate lah sebab dia kuasa. Politik sangat berkait rapat dengan kuasa. Dan bagi orang yang dah merasa kuasa, ya Allah, subhanallah. Kalau kita tengok cerita-cerita pun kan, kalau nak tengok cerita, macam mana ya, kalau kita ambil contoh cerita Godfather, kan, orang yang ada kuasa ni, dia baru keluar rokok je. Kan, dia tak payah bawa pemeti api kan, rokok pun orang ni, dia minta rokok daripada member sebelah dia, bodyguard sebelah dia, orang keliling dia dah serbu dah nak pasangkan pemeti api untuk kita kan, untuk orang yang berkuasa tu. Begitulah penangan kuasa. So politik dengan kuasa memang dia sangat rapat. Jadi dia dapat kuasa bermakna dia dapat segala-galanya. Dia dapat pangkat, dia dapat harta, dia dapat duit, dia dapat tanah, dia dapat glamour, kepuasan nafsu pun dia senang dapat. Ya, hormat, takut daripada orang pun dia senang. So semua ini adalah elemen-elemen yang menggiurkan, yang datang dengan kuasa politik, makanya dia orang akan, macam mana nak kata kalau dalam English dia they fight like cats and dogs lah kan. Dia akan pulun seboleh-bolehnya untuk dapatkan kuasa tu, sebab hanya dengan kuasa je, start dengan kuasa je dia boleh dapat semua yang lain. So di situlah kita perlu kepada satu pembaharuan, sebab kita tengok itulah yang berlaku rata-rata. So yang mana yang bagus, yang mana yang berwibawa, yang mana yang soleh, yang mana yang bertakwa, kita kekalkan dia. Tetapi yang mana yang kita perlu ubah, yang mana yang kita perlu tukar, berusahalah untuk menukarkan dia. So kita kena pastikanlah perlu ada orang sekeliling yang ikhlas. Ya, kalau dah naik tu nanti perlu ada orang sekeliling yang ikhlas yang akan membantu kita untuk tarik balik. Ya, kita dah mula syok dengan kuasa, tarik balik. Jadi itu saya rasa itu satu topik lain lah untuk kita bicarakan. Allahuakbar. Okey, subhanallah. Jadi apa yang saya boleh ambil poin-poin daripada Datin tadi, yang mengatakan macam mana cara kita nak berkorban dalam politik itu sendiri. Dalam politik, mana yang pertamanya kita kena kejar akhirat dulu kan. Maksudnya bila kita kejar akhirat, dunia pun akan dapat. Jadi kita kena jadi seorang pemimpin politik yang bertakwa, yang sangat menjaga dari sudut halal haramnya kan. Kemudian yang kedua, dia mementingkan kesatuan, terutamanya kesatuan umat Islam itu sendiri kan. Sebabnya rugi sangat kalau kita umat Islam bergaduh sama sendiri, akhirnya agama dan juga bangsa dan yang tergadai lah, negara pun akan tergadai. Jadi itulah bila mana kita dah nak melibatkan diri dalam politik, jadi sangat jelas dah. Ni saya bagi poin je, tapi nak kata penjelasan tadi Datin Nur Zaimin dan bagi sangat jelas dah macam mana caranya untuk menjadi parti politik yang betul di dalam politik Malaysia ni sendiri. Okey, insya-Allah seterusnya soalan yang terakhir, sebagaimana tadi kita berjasa telah sebulat suara untuk masuk arena politik di Malaysia ni, walaupun parti politik yang boleh dikatakan baru dan macam Datin Nur Zaimin cakap tadi, cok je kan. Barulah, sangat baru kan. Kita pun dah bergelumang dah dalam politik dan kita pun dah pernah masuk beberapa pilihan raya yang terbaru yang kita pernah masuk di Tanjung Piai, yang diwakilkan oleh Prof Badrul. Jadi bila kita dah masuk dalam politik ni, adakah kita nak jadi satu parti yang play safe sahaja? Maksudnya parti yang macam kita tengok siapa, maksudnya yang play safe lah, yang tak nak menegakkan apa-apa perjuangan, ataupun
yang lebih dikatakan macam kita tak nak fokus dalam politik, maksudnya kita nak play safe dan asalkan kita masuk syurga. Ada yang fikirkan lantaklah politik tu kan. Yang penting aku dengan amalan aku yang aku tahu aku dapat masuk syurga. Kan? Jadi nak dapatkan penjelasan lah daripada Datin sejauh mana kepentingan kita bila kita dah masuk dalam politik ni dan bagaimana kita nak uh, role kita dalam politik sebenarnya kan. Adakah kita nak play safe ataupun kita nak rasa macam tak apalah aku fokus diri aku je lah. Yang penting aku dapat masuk syurga kan. Macam itulah ada yang berfikiran macam tu. Saya serahkan kepada Datin. Terima kasih Puan Moderator. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya nak ceritalah sikit tentang parti yang Sejok ni kan, parti yang Sekiput ni. Parti Berjasa. Parti Berjasa walaupun dia Sekiput, walaupun dia Sejok tapi dia bukanlah parti baru. Maknanya tertubuhnya Berjasa bukanlah untuk menambah pecah belah orang Melayu. Ya, sebab Berjasa adalah sebuah parti Melayu Islam. So kadang-kadang kita dapat respon daripada orang ramai, itulah ya je cakap pasal bermatlamatkan akhirat, tetapi dia sendiri pun berusaha nak memecah belahkan. Ya, Berjasa sebenarnya bukan sebuah parti baru. Berjasa dah memang ada dah. So kalau kita tak rebut peluang untuk guna yang dah sedia ada untuk kebaikan, untuk akhirat, untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, then orang lain akan guna parti itu. Orang lain akan guna parti itu untuk ke arah yang lain, ke arah yang jauh daripada akhirat, jauh daripada Allah. So kita hanya menggunakan apa yang dah sedia ada dan memperbaiki. Dalam usaha kita nak memperbaiki keseluruhan senario politik, kita guna apa yang kita ada. So yang itu kena clear lah, sebab saya pun selalu sangat dapat respon-respon daripada netizen, daripada kawan-kawan, dan kenapa nak tubuh satu parti baru. No. Berjasa is not a new party. Berjasa parti lama yang diberi nafas baru, yang diberi matlamat baru, yang digerakkan oleh orang-orang yang lebih jelas matlamat dia, lebih jelas perjuangan dia. Itulah parti Berjasa ya. Okey, kalau nak cerita tentang orang yang ini rata-rata pun saya dapat respon yang samalah ya. Dan kalau macam tu buat apa nak masuk kalau dah masuk politik, especially kalau parti yang Secok ni, kita kena lebih banyak berkorban daripada kita dapat habuan, dan buat apa nak masuk politik, lagipun dengan politik yang macam ni, dengan politik profesion yang tidak disekahi, yang tidak dipercayai oleh orang. Buat apa kita nak menyusahkan diri kita masuk? Fokus je lah dengan amal-amal fardi kita, dengan amalan-amalan sendiri kita, banyakkan duduk di tikar sejadah, pastikan kita masuk syurga. Subhanallah ya. Ada ramai yang berfikiran macam ni, tak dinafikan, tapi yang sebenarnya kita perlu, sangat perlu untuk kita libatkan diri kita dalam politik. Bukannya bila kita kata libat diri kita dalam politik ni semua pakat berebut nak jadi pemimpin, nak jadi wakil rakyat belaka. Tak. Yang kita maksudkan dengan politik, bila kita kata politik itu adalah dakwah, kita kena libatkan diri kita dalam membangunkan alam ini, membangunkan manusia, membangunkan insan itu, supaya dengan gerak kerja dakwah itu juga sudah politik. Tapi dia lebih menjurus kalau kita betul-betul masuk dalam parti, dia lebih, gerak kerja kita itu lebih terarah lah, lebih terurus lah kan. Tapi nak katakan memang sangat perlu supaya rakyat faham ya. Sebab sekarang ni rakyat sangat confused. Rakyat dia tak nampak, kita tak ada model, kita tak ada contoh, tak ada tauladan tentang politik seperti mana yang dikehendaki oleh Islam. Belum berlaku lagi sepanjang, rasanya kan kalau kata sepanjang kita merdeka, Malaysia merdeka pun, kita tak nampak lagi, tak nampak yang sebenar-benarnya politik Islam itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya, so kita sedang menuju ke situlah, walah yang sebenarnya kan politik itu termasuk di dalam unsur penting untuk kita berperanan sebagai khalifah tadi, seperti mana yang saya dah cakap tadi kan. Sebab macam mana kita nak tadbir manusia, macam mana kita nak buat dakwah, macam mana kita nak mengurus manusia dan alam kalau kita tak ada kuasa. Ya, kalau kita tak ada kuasa macam mana? So kena juga masuk, sebab politik dengan kuasa dia macam ni. Macam mana nak ubah sistem yang gagal ini kepada sistem yang lebih baik, pada sistem yang lebih benar, kepada sistem yang lebih adil kalau kita tak ada kuasa. So nakkan kuasa, kena juga masuk politik ya. Macam mana kita nak buktikan kesyumulan dan keadilan Islam kalau kita tak ada kuasa.
kalau parti Melayu Islam tak ada kuasa, tak ada kuasa dominan, dia kena ikut orang aja, tu jadi masalah. Jadi saya nak ajak semua, ya, semua para pendengar untuk kita tengok tiga kata-kata, tiga ungkapan daripada tiga tokoh yang ada lah, yang bukan yang ada, yang ialah tiga tokoh besar dunia, ya. Pertama sekali kita tengok kepada kata-kata Imam Ghazali. Kita pun kenal kan Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. So dia kata syarak ataupun agama itu adalah asas. Ya, syarak agama itu adalah asas. Yang menjaganya, yang menjaga asas ni tadi, yang menjaga agama ini tadi adalah pemerintah, adalah penguasa, adalah mereka yang ada kuasa. Ya, so kalau tidak ada asas, kalaulah tak ada agama, tak ada syarak, kehidupan ni hancur. Manusia akan ikut hawa nafsu masing-masing, manusia kita jadi macam binatang. Kita pakat berebut macam binatang, ya. Dia tak ada kehidupan, dia tak ada life, dia jadi macam siapa yang berkuasa dia yang berjaya. Dia jadi macam itulah. Jadi kehidupan ini hancur. Bila tak ada penjaganya, tak ada penjaga yang nak menjaga ni, yang nak menjaga asas tu tadi, asas itu hilang. So bila asas, dipusing baliklah, bila asas itu hilang, tak adalah kehidupan. Itu pentingnya penguasa, pentingnya yang menjaga syarak itu tadi, pentingnya pemerintah yang benar, pentingnya pemerintah yang bertakwa, pentingnya pemerintah yang takut kepada Allah, yang berkiblatkan kepada akhirat, yang dia tahu dia akan berdiri depan Allah di hari akhirat. Itu dia. Perhatikan juga kata-kata Imam Ash-Shahid Al-Banna, Hasan Al-Banna, ya. Seorang Muslim tidak akan sempurna Islamnya. Seorang Muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika dia menjadi seorang ahli politik. So saya kata ahli politik ni bukan kata wakil rakyat tu je, mutlak kena yang masuk sebagai ahli politik ni dia kena jadi ketua, dia kena jadi menteri, dia kena jadi wakil rakyat, tak semestinya, ya. Tapi dia cakna politik. Politik memang ada dalam kepala dia. Dia sedar politik adalah sebahagian daripada Islam. Politik adalah sebahagian daripada kehidupan yang tidak dapat tidak mesti benar-benar berperanan kepada kita. Ya, dia kata seorang Muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika dia menjadi seorang ahli politik, dia berpandangan jauh terhadap masa depan rakyatnya. Dia bukan fikir dia fikir rakyat, dan sentiasa menjaga kebajikan mereka, kebajikan rakyat. Yang dia nak bangunkan ni, dia sentiasa menjaga kebajikan insan-insan yang dia nak bangunkan, yang dia nak uruskan. Itu dia. So kita pun sebagai orang Islam biasa, bukan kalau kita tak masuk parti politik sekalipun, kita kena sokong, kita kena bantu ahli-ahli politik, wakil-wakil rakyat, menteri-menteri yang jelas perjuangan dia. So kita, kalau dia belum dinaikkan, kita naikkan. Kita kena bantu dia ke arah itu. Perhatikan pula kata-kata Erdogan. Ya, Erdogan daripada Turki kan, siapa tak kenal tokoh besar Turki Erdogan kan. So dia kata kalau politik tidak dipenuhi dengan orang-orang yang baik, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang berkiblatkan akhirat, maka ia akan dipenuhi, politik akan dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Orang yang tak takut kepada azab di hari perhitungan. Ya. So kita tak ada pilihan. Takkan kita nak biarkan dia macam tu je kan. So negara perlukan kepada barisan pemimpin yang menyedari fungsinya sebagai khalifah Allah, yang mentadbir alam sebagai wakil Allah di muka bumi ini, yang dalam masa yang sama seperti yang saya kupas tadi, dia sedar dan dia amat insaf. Dia juga adalah hamba Allah. Dia kena jawab dekat Allah nanti. Ya, dia akan dipertanggungjawabkan. Tindakan dia dalam memakmurkan bumi tu, dalam dia duk berebut nak memakmurkan bumi, kononnya setengah-setengah orang dia guna yang tu je, tapi dia bagi orang yang jelas matlamat dia ni untuk akhirat ni, dia akan pastikan dalam tindakan dia nak memakmurkan bumi, memakmurkan alam, memakmurkan manusia apa semua ni, nak mengejar keselesaan manusia apa semua ni, jangan sampai berlaku penindasan contohnya, jangan sampai berlaku ketidakadilan, jangan sampai pemilik alam ini diperlakukan dengan kurang hajar, ya, jangan sampai dia ketepikan Allah. Dia ketepikan hukum-hukum Allah. Allah kata tak boleh peduli apa aku. Jangan sampai macam tu. Dalam kita sebagai ahli politik, sebagai ketua, sebagai wakil rakyat, dalam kita berpolitik nak memakmurkan, dalam kita berfungsi sebagai khalifah, kita kena jaga benda ni, ya. Jaga, jangan sampai pemilik alam ini kita perlakukan dengan kurang hajar. Hak Allah kita tolak tepi, manusia sama manusia, akhirnya berebut nak jadi
jadi Tuhan. Itulah yang berlaku. Manusia sama manusia akhirnya. Dia pakat naik atas masing-masing, berebut masing-masing nak jadi Tuhan. Istilahnya nampak macam kasar tapi cuba perhalusi betul-betul, akhirnya macam itulah. Tuhan dah ada dah, Tuhan dah bagi dah segala peraturannya apa semua, tapi tak, kita nak buat ikut suka hati kita, dah tak jadi Tuhan lah tu kan. So fungsi politik dalam Islam ini mesti dikembalikan. So sebab itulah kita kata jangan duduk je dekat tikas jadah, tak jadi. Jangan jadi hamba Allah sahaja tapi lupa untuk jadi khalifah Allah. Kita jadi khalifah Allah ni, para malaikat dan iblis disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam adalah kerana fungsi itu. Kalau sekadar kita nak beribadat kepada Allah, Allah dah ada para malaikat jauh lebih baik daripada kita manusia. Tak perlu dah. Ya, tapi Allah jadikan manusia sebagai makhluk dia yang dengan yang paling baik penciptaannya, sebaik-baik ciptaannya adalah untuk fungsi dia sebagai khalifah. So tak nak masuk politik, tak nak sokong politik, tak nak bekerja keras untuk politik, kita menidakkan fungsi kita sebagai khalifah Allah. So bahaya juga kat situ kan. Okey, lagi satu yang saya nak bawa dekat sini, kita kena perjelaskan semulalah perbezaan di antara dasar politik Islam berbandingkan dengan dasar politik Barat yang ada sekarang ni. Ya, demokrasi semua ni datang daripada mana? Datang daripada Barat. Okey, fine. Malaysia sendiri pun sebagai sebuah negara Islam, kita sendiri pun dah ambil demokrasi sebagai cara kita. Nak buat macam mana, tak apa. Politik cara Barat ataupun lebih dikenali sebagai demokrasi lah, yang banyak menguasai sekarang ni, kita tengok rakyat pilih rakyat, rakyat memilih pemimpin. Bila pemimpin dah menang, dia dah jadi ketua, dia dah jadi wakil rakyat, pemimpin kena ikut pula kehendak rakyat. Kan? Walaupun bertentangan jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Contoh LGBT je cukup lah. Banyak kalau kita nak ambil contoh, tapi ambil contoh LGBT je. Kalau ikut politik, dasar politik Barat, rakyat pilih pemimpin, okey pemimpin kau dah menang, sekarang kau dengar cakap rakyat. Rakyat pula dia akan ikut nafsu dia sahaja, dia nak kebebasan, dia nak hak dia dan sebagainya, nak hak dia dalam LGBT, kena ikut LGBT. Padahal benda tu, LGBT tu itself dah jauh menyimpang daripada fitrah kemanusiaan itu sendiri. So inilah dia yang dimaksudkan dengan ketuanan rakyat. Akhirnya bawa kepada yang jadi tuan dia rakyat. Kena ikut cakap rakyat. Inilah yang berlaku dalam dasar politik Barat. Ya. Soalnya kan, sampai bila nak ikut rakyat ni? Sampai bila nak ikut hawa nafsu ni? Hawa nafsu yang tak pernah puas. Kita dalam doa kita pun kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku daripada nafsu yang tidak pernah puas. Kita tahu nafsu memang kerja dia, memang Allah bagi fungsi nafsu, dia tak puas dengan apa yang dia ada. So macam mana kita nak ikut kata rakyat? Kan, sebab dia tak berkesudahan. Manakala politik cari Islam pula adalah walaupun melalui sistem demokrasi, rakyat pilih pemimpin, bila pemimpin menang dan berkuasa, pemimpin mesti memastikan kedua-dua pemimpin dan juga rakyat, ya, pemerintah dan juga rakyat marhain tu mesti tunduk kepada undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang syarak tadi. Kan, pemimpin mesti menyediakan prasarana agar rakyat faham dan rakyat bersedia untuk tunduk kepada syarak. Itu kerja pemimpin. Ya, itu kerja orang ahli politik sebenarnya. Dia kena jelaskan kepada rakyat. Dia kena bagi tahu balik kepada rakyat. Inilah yang dimaksudkan dengan ketuanan syarak. So, tak ada siapa pun yang boleh pergi above this law, above this syarak ni. Halal haram tu, Allah letak halal haram tu, ada sebabnya benda tu jadi halal, ada sebab benda tu jadi haram. Semua itu adalah untuk kepentingan manusia sendiri dalam kita nak mengurus manusia. Itulah batas-batasnya. So, jaga. Itu dia ketuanan syarak. Ya. Orang Islam yang bertakwa, dia bukan setakat terjun dan terlibat dalam politik negara, tetapi juga dia mesti memastikan kuasa dominasi lah. Kita kena dominan lah sebab kita nak cakap macam mana politik dekat Malaysia ni, kita negara yang majmuk, so kita kena pasti. Saya rasa yang itu kena masuk dalam satu topik lain lagi lah. Yang nak play safe ni, ya, dia nak play safe, dia boleh je nak play safe. Tapi kan, kita soal balik diri kita. Sanggup ke? Sanggup ke kita biarkan keadaan negara kita ini diperintah oleh mereka-mereka yang tak takutkan Allah? Sanggup ke kita biarkan negara kita ni diperintah oleh mereka yang tak kira halal haram, dia main langgar je? Bayangkan bagaimana nasib anak cucu kita nanti.
dalam kehidupan yang macam mana agaknya kita nak wariskan bumi ni, negara ni kepada anak cucu kita nanti. Kita nak jawab macam mana nanti? Ya, bila mana kita tak berjuang untuk menyediakan sebuah negara yang Allah redha, tapi negara yang dah hancur, kehidupannya dah hancur sebab asas dia dah tak ada. Sebab tak ada dah penguasa yang nak menjaga agama ni. Kita biarkan keadaan itu berlaku, kita nak selamatkan kiri kita je masuk dalam syurga, kita tak fikir tentang zuriat keturunan kita. Seperti mana kalau kita bercerita tentang korban, kita akan balik kepada kisah Nabi Ibrahim AS, cari balik dekat dalam Al-Quran tu, doa-doa Nabi Ibrahim AS, banyak doa dia yang memikirkan tentang zuriat keturunan dia. Dia bukan fikir diri dia je nak masuk syurga, dia fikir tentang zuriat keturunan dia. Kita pun kenalah ambil contoh yang macam tu, kan? So, bayangkan diri kita kalau kita tak nak bekerja keras daripada sekarang untuk memastikan dunia, Malaysia paling tidak pun, Malaysia ni sebagai sebuah negara yang Allah redha, supaya besok kita menghadap Allah, anak cucu kita tak tarik kita. Ya, istilah dia macam itulah. Sejauh mana kita yakin anak cucu kita tak menyalahkan kita nanti. Ya, membiarkan negara Islam Malaysia dirobek, kemudian dicatur mengikut selera dan nafsu ahli-ahli politik yang tak takut kepada hari hisab. Kita nak biarkan ke? Ya, kita bimbang jangan sampai sebelah kaki kita yang dah masuk syurga ni, kita duduk dekat tikas sejadah banyak kan? Kita nak play safe kan? Kita nak beramal ibadat, nak pastikan kita masuk syurga. Kita takut sebelah kaki dah masuk syurga, tiba-tiba kita direntap oleh anak cucu kita yang klaim balik kepada Allah, ya Allah, ini dia nenek moyang aku, atuk wan aku dulu yang ada peluang untuk membaiki negara tapi dia tak buat. Akhirnya kita ke mana? Cuba fikir yang tu je pun saya rasa macam seram. Kan? Seram untuk kita nak, tak apalah main play safe je lah. Kita duduk kat sejadah je. Bab politik ni biar dia. Nak jadi apa, dia jadi apa. Pandang anak cucu kita tu tengok. Ya, macam mana, sanggup ke kita? Sanggup ke kita? Kita tanya soalan tu kepada kita, rasanya kita tak sanggup. Biarlah kita mati dalam keadaan kita berkorban. Dalam keadaan kita terkorban dunia kita semata-mata untuk kita menyediakan sebuah foundation yang kuat, yang kukuh, mentaati Allah pada anak cucu kita. Wallahualam. Serahkan balik. Wallahu alam. Subhanallah. Nak katanya sangat seram lah tadi kan. Adakah kita sanggup lah yang bagi yang rasa nak play safe dan rasa nak fokus duduk tikas sejadah je lah, tak apalah, politik ni lantok lah kan. Tapi sanggup ke kita nak negara kita ni dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang korup kan, dan apa kita nak sediakan untuk generasi anak cucu kita kan, dengan keadaan politik negara yang masih agak membimbangkan kan, pemimpin-pemimpinnya kan. Jadi dekat sini bagi yang rasa play safe dan juga nak fokus untuk ibadah sahaja, kita fikirkan baliklah bagaimana masa depan anak cucu kita, bagaimana masa depan generasi yang kita akan tinggalkan negara ni untuk mereka kan. Jadi kami daripada Berjasa sendiri nak menyerulah kepada bangkitlah kan, untuk kita fokus untuk membangunkan negara dengan matlamat dan fokus yang jelas, yang betul, yang mengikut syarak, yang sebagaimana politik Islam sendiri, ketuhanan syarak yang kita nak jadikan politik dalam Malaysia ni, yang mana bila mana tadi Datin Min ada terangkan, ketuhanan syarak tu bermaksud bila mana rakyat dah telah memilih pemimpin, jadi bagaimana rakyat itu sendiri, pemimpin itu sendiri mengajak rakyat untuk tunduk kepada syarak kan. Kemudian menyediakan prasarana untuk rakyat itu tunduk kepada syarak itu sendiri. Dan sebenarnya semua kepentingan yang syarak itu dah disusun adalah untuk kepentingan kita juga, kepentingan manusia juga kan. Sebagaimana tadi Datin Min terangkan, macam halal dan haram. Allah jadikan halal dan haram ini adalah untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Jadi
parti berjasa menyahut seruan ni untuk menjadi satu model politik Islam di Malaysia ni sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok kat sini komen-komen. Subhanallah, Datin terbaik Datin penerangan yang mantap. Sekiranya bermatlamat dunia sanggup korbankan apa saja termasuk agamanya asalkan matlamat dunia tercapai. Ni adalah orang yang berkorban dari sudut dunia. Tadi kita dah terangkan kategori 2 kategori yang berkorban untuk dunia ataupun berkorban untuk akhirat. Kan? Akhirnya kalau yang berkorban untuk dunia akan terkorban segala-galanya. Korban agama, bangsa, negara, kan? And then ciri pimpinan yang sebenar ikhlas dan jelas matlamat akhirat. And then penuhi politik pemimpin yang bertakwa. Jangan jadi hamba Allah saja, jadi khalifah Allah. Sekejap. Dasar politik barat mengangkat ketuanan rakyat, memuaskan nafsu rakyat. Jadi okey. Jadi nak katanya politik negara sekarang ni kita kena ada satu role model politik Islam yang kita untuk dicontohi dan sebagaimana kita nak mentadbir urus negara Malaysia ni. Okey, minta maaf. Okey, kita tengok ada ke soalan-soalan daripada setakat ni tak ada soalan daripada penonton. Okay. Alhamdulillah, habis dah 3 soalan yang kita tanyakan kepada Datin Min. Mungkin boleh masukkan Datin Min sekejap kan? Kita boleh nak tutup dah majlis kita pagi ni. Okay, kalau boleh, kalau saya nak bagi macam kesimpulan lah ataupun apa orang kata, betul. Kalau sesi berdebat tu penggulungannya. Okeylah, sebagai kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, kalau tak ada soalan tu, saya mengambilnya sebagai positively, apa yang saya sampaikan tu jelas. Alhamdulillah. Okey, sebagai kesimpulan, kepada ketiga-tiga persoalan yang kita bicarakan hari ini tu, so kita tahu dekat sini sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada 3 jenis kuasa. Ya, ada 3 jenis kuasa yang mesti kita usahakan sekarang ni. Pertama sekali adalah kuasa fizikal. Kuasa fizikal ni dia termasuk kuasa tentera, kuasa polis, kuasa duit, kuasa dana, kuasa sains dan teknologi, kuasa semua itulah, itu dikira sebagai kuasa fizikal. Yang keduanya adalah kuasa pengaruh sosial, termasuklah agamanya, ya, kuasa pengaruh agama, budayanya, bahasanya dan lain-lain. So ini merupakan perjuangan-perjuangan daripada NGO banyak menyumbang kepada kuasa yang inilah, kuasa pengaruh sosial. Tapi yang ketiga ni, manakala satu lagi kuasa yang lebih powerful adalah kuasa authority. Kuasa, nak kata kuasa mutlak, saya pun tak dapat nak cari. Kuasa authority ni adalah kuasa yang diiktiraf rakyat, yang diiktiraf masyarakat melalui pilihan raya, PRU ataupun PRK. So penting tak pentingnya kuasa yang ketiga ni, ketiga-tiga kuasa penting. Ketiga-tiga kuasa memang perlu diusahakan. Tetapi kuasa yang ketiga ni, kuasa authority ni, kita rasa dia sangat penting, paling penting sebab dia hanya boleh diperolehi melalui jalan berpolitik. Jalan masuk betul-betul dalam berpolitik, bergerak kerja sebagai seorang ahli politik, parti politik untuk dapatkan kuasa yang ketiga ni, kuasa authority. Pentingnya kuasa ketiga ni sebab siapa sahaja yang pegang kuasa ketiga ni, dia akan pegang dia pegang dua-dua kuasa yang ke atas tadi. Dia jugalah yang akan pegang kuasa fizikal, dia jugalah yang akan pegang kuasa pengaruh sosial. Walaupun NGO mungkin boleh bising kat bawah, tapi dia yang kontrol. Ya, kuasa authority ni yang kontrol. Pada tangan dia, sama ada dia nak guna kuasa fizikal dan kuasa pengaruh sosial itu tadi untuk kebaikan, atau dia menyalahgunakan kuasa fizikal dan kuasa pengaruh sosial tu untuk kepentingan dia. So sebab tu kembali balik kepada soalan yang ketiga tadi, sanggupkah kita nak play safe? Sanggupkah kita nak serahkan kuasa authority ni kepada orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang bermatlamatkan dunia? Sanggupkah kita? Kita tanya balik soalan tu kepada kita. Ya, dia boleh guna
atau dia boleh guna untuk kebaikan ataupun dia boleh salah gunakan dua-dua kuasa itu tadi. Jadi kita kena pastikan suara yang ketiga itu mesti berada di tangan orang yang takutkan Tuhannya, orang yang bertakwa kepada pencipta alam ini. So pendek katanya, jom berpolitiklah kita. Itulah kesimpulan saya hari ini. Wallahu alam. Wallahu alam. Jom bersama berjasa. Nak Bersama cita-cita jom berjasa. bersama dengan berjasa. Berjasa ni satu parti politik yang baru, bukan yang baru, dah lama dah, tapi dengan nafas baru. Nafas baru yang nak menjadi role model kepada parti-parti politik yang besar di Malaysia. Besar tau matlamat berjasa ni. Tak apa, start small, dream big. Kan? Betul tak Datin? Yes. Start small, dream Betul, big. betul. Betul. Kita tak salah untuk berimpian. Dan kita jelas Betul. yang mana kita nak membawakan satu politik role model Islam yang sebenar negara Malaysia ni. Sebab kita sekarang rakyat masih tercari-cari sebenarnya apa role model yang sebenar. Jadi insyaAllah berjasa mengambil satu menyahut seruan ni, iaitu yang tadi pun Datin dah beri kesimpulan kuasa yang ketiga, iaitu kuasa politik. InsyaAllah bila kita dapat kuasa politik ni, kita akan dapat kuasa fizikal tu sendiri dan kuasa pengaruh sosial. Yang akhirnya adalah untuk mendapatkan redha Allah. Itu saja matlamat kami, kan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang dah join pada pagi ni. Jadi kami harap kami sangat mengharapkan wacana ilmu pada pagi ni yang dibawa oleh wanita berjasa Malaysia dengan tajuk politik berkorban ataupun terkorban. Segalanya dah dijawab, persoalan-persoalan yang kita nyatakan tadi dah dijawab oleh Datin Nur Zaimin dengan penjelasan yang sangat jelas bagi saya. Bagi saya itu adalah full stop. Full stop dah tak ada apa dah. Bila kita mengimani dan menghayati apa yang tadi Datin kongsikan, insya-Allah negara Malaysia ni akan lebih sejahtera, lebih bagi saya kata tenanglah. Kita bila anak cucu kita pun, bila kita berada dalam tampuk negara yang apa yang tadi Dato' Nur Zaimin jelaskan, kita rasa lebih tenanglah. Jadi marilah saya menyeru diri saya dan semua untuk bersama-sama dengan berjasa beri sokongan yang padu kepada kami wanita berjasa Malaysia khususnya. Ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sekiranya ada salah dan silap, itu adalah kelemahan diri saya, dan yang baik itu hanya daripada Allah. Idea, ilham, semuanya datang daripadanya. Kami hanya sebagai hamba menjalankan tugas-tugas ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.